Orang Islam ni khususnya kita kata orang kampung kita lah senang cerita, dia kalut apa sampai tak ibadat ni. No, kadang-kadang fikir-fikir buat masjid kecil tak buat orang senang. Masjid lama dulu pula. Sebab apa? Senang banyak ni, senang penuh lah. Tapi kita buat masjid ramai harapan bagi orang ramai. Kan? Maknanya apa dia tuan-tuan? Maknanya situlah letaknya kata ulama, hang tak syukur pada Allah. Makan punya banyak, minum punya banyak. Kalau kira-kira kalau kira-kira ni ikan ni kalau makan berdulu merah ni 1000 ekor lah. Kena? Tu 1000 ekor lah. Ayam ni beratus ekor lah pasal. Lembu berpuluh ekor dah makan. Tak nikmat, tak terima kasih juga dekat Allah yang duk bagi. Sebab manusia ni melampau. Bila melampau pun ni nak kena peringat lah. Macam mana peringatan dia? Kena buat khutbah, kena buat kuliah, nak peringat jangan melampau. Jangan melampau sangat. Tinggal masjid pun tinggal jugalah, kami pun tinggal juga kalau tak main juga, tapi tak melampau sangat sampai tak main langsung ni melampau sungguh lagu tu. Yalah. Kuliah pun kami pun tinggal juga, bila tak sihat, sakit, ada kerja kami tinggal juga kuliah pun. Ni melampau sangat sampai tak pernah pi ni. Allahu Akbar, melampau sangat. Baik, maka melampau ini dipanggil tagha. Melampau ni panggil tuan-tuan, dipanggil tagha. Orang tagha dipanggil taghun. Pasal apa dia tagha? Pasal pada tagha, pasal melampau, pasal dia tak mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sama-sama kita terima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah Ta'ala di atas semua nikmat yang tak pernah boleh kita lupakan. Sekitar kita ni, sekeliling kita ni ialah nikmat Allah. Apa yang ada pada kita semuanya pemberian Allah. Tak ada satu pun hak kita. Semua dipinjamkan oleh Allah. Kalau kitab kata sesuatu pertaruhan, mana benda yang Allah taruh bagi, benda yang Allah letakkan, maka semua ini pinjaman. Apa yang ada pada kita ialah tersimpan sat. Maka sebab itu bila kita mati, orang tanya mayat itu nak simpan ke apa? Pasal apa simpan? Sebab tak sat. Kenapa? Pasal apa simpan? Simpan ke apa? Mengapa digunakan istilah simpan? Simpan benarnya tak sat, nanti ambil balik. Kubur itu tempat sat kita duduk.
nanti Allah akan ambil untuk pi ke alam akhirat. Jadi apa yang ada pada kita adalah simpanan, satu yang tersimpan, yang ada rahsia ketuhanan Allah dalam diri kita sekalian. Kalau kita tauhid kata apa? Fanzur ila nafsik. Nak kenal Tuhan ni dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid, salah satu kitab pondok yang juga dibaca di masjid juga, Tauhid, teori nak kenal Tuhan. Kata pegang kitab, kata Matan, fanzur ila nafsika. Nak kenal Tuhan ni, pertama mula-mula tengoklah pada diri engkau. Tengok diri. Apa yang jadi hak? Tak ada jadi hak. Cuma muka tak malu mengaku kata hak sendiri. Pasal apa? Pasal tak sedar diri. Tak sedar kata pinjaman, tak sedar kata pertaruhan, tak sedar kata bagisan. Belagak macam kata sendiri. Tanda kata dia mengaku hak dia bila mana reta dia kata hak aku, rumah aku, keluarga aku, tanah aku, semua aku hak dia. Maka Nabi kata apa? Mali, mali, ni retaku, ni retaku. Nabi kata ni khitab kepada manusia. Nabi habaq panggil manusia lagu tu lah. Dia suka kata mali, mali, ni retaku, ni retaku. Nabi kata tak ada pada hang reta kecuali apa yang hang makan, buang. Kan? Apa yang hang makan, pi tandai buang. Apa yang pakai jadi buruk. Tapi Nabi kata apa hang sedekah kekal. Yang mana tu reta? Jadi yang mana tu reta sebenar? Reta sebenar bukan hak makan. Reta sebenar bukan hak pakai. Reta sebenar hak kekal itu ialah hak disimpan, yakni yang diberikan kepada Allah. Sedekah. Ini simpan. Jadi orang berakal ialah orang cari benda untuk simpan pada Allah sebelum dia disimpan oleh manusia. Simpan saat dan kubur. Sudah matilah maknanya. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada hari ini ialah semuanya milik Allah. Jadi apa kita dapat? Nikmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian Matan tu kata lagi, pertama nak kenal Tuhan, hang kena tengok diri hang. Tengok lah. Jari comel elok, hidung pun duduk kat bawah. Tuan-tuan kena itu, lubang hidung ke atasnya tuan-tuan. Hujan kacau, jenuh, hujan ayak masuk. Allah buat comel lah no. Kalau tidak ke hujan jenuh pakai payung, bukan payung pasal apa? Pasal ni lubang sombong telah kat atas, ayak masuk mudah. Dah Allah buat elok-elok comel pun. Syukur tak lagi? Tak juga. Tangan pun elok, boleh genggam, boleh pegang. Kan? Kata guru, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, dia kata Covid ni orang Islam patut tak usah hati dah. Pasal apa? Pasal dua basuh tangan sedia dah. Kan? Orang Islam yang semayang lah, tak semayang dah kan. Ada semayang di dua basuh tangan siap dah. Tuan-tuan kira tengok. Dalam satu hari ada berapa kali guna tangan untuk uduk? Tuan-tuan dah kira tak? Untuk uduk ni guna tangan ada berapa kali? Kira-kira tuan-tuan, sehari semalam tu kita ambil dengan tangan ni, rupanya tak kurang dah 105 kali kita guna tangan. Tangan tu pada tangan guna kena ayak lah. Maknanya orang Islam sembahyang ni dia tak bimbang lah kalau soal SOP ni. Pasal tangan tu basuh sedia, ayak tu kena sedia. Kan? Lepas tu kalau kita praktikal dengan Islam, tak bimbang apa. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nikmat Allah kat kita ni banyak sangat.
Banyak sungguh nikmat Allah Ta'ala. Cuma betul Allah kata, nikmat mana lagi yang kau nak kufur dan kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat lagi aku nak bagi sampai hampai tak dustakan agama aku? Mana lagi aku nak bagi? Abang mai. Aku nak bagi apa lagi abang? Tak cukup lagi kan? Tak, rupanya Allah kata tak cukup lagi tu. Nak cukup ke mana nak cukup? Nabi kata bila cukup? Bila cukup ni? Hak nak milik, hak nak punya, hak nak mengaku hak sendiri ni bila cukup? Agak tuan, bila cukup? Jawab dia, Nabi kata bila tanah masuk mulut baru cukup. Apa maksud dia tanah masuk mulut? Mim alif tayar. Tayar tu masalah. Tayar tu jalan laju. Mim alif tayar, mati. Mati baru cukup. Berhenti habis semua benda. Lagi tak mati duk kalut lah, tinggal sembahyang, tinggal masjid, tinggal kuliah, tinggal ibadat, tinggal Quran, tinggal zikir. Pasal apa? Hampa kalut apa? Tuan, orang Islam ni khususnya kita kata, orang kampung kita lah senang cerita, dia kalut apa sampai tak ibadat ni? No? Kadang-kadang fikir-fikir, buat masjid kecil tak buat orang senang. Masjid lama dulu pula. Pasal apa? Senang banyak ni, senang, penuh lah. Tapi kita buat masjid ramai, harapan bagi orang ramai. Kan? Maknanya apa dia tuan-tuan? Maknanya situlah letaknya kata ulama, hang tak syukur pada Allah. Makan punya banyak, minum punya banyak. Kalau kira-kira kalau kira-kira ni ikan ni kalau makan berdulu merah ni 1000 ekor lah. Kena? Tu 1000 ekor lah. Ayam ni beratus ekor lah pasal. Lembu berpuluh ekor dah makan. Tak nikmat, tak terima kasih juga dekat Allah yang duk bagi. Sebab manusia ni melampau. Bila melampau ni nak kena peringat lah. Macam mana peringatan dia? Kena buat khutbah, kena buat kuliah, nak peringat, jangan melampau. Jangan melampau sangat. Tinggal masjid pun tinggal jugalah, kami pun tinggal juga, kalau tak main juga, tapi tak melampau sangat sampai tak main langsung ni, melampau sungguh lagu tu. Kuliah pun kami pun tinggal juga, bila tak sihat, sakit, ada kerja, kami tinggal juga kuliah pun. Ni melampau sangat sampai tak pernah pi ni. Allahu Akbar, melampau sangat. Baik, maka melampau ini dipanggil tara. Melampau ni panggil tuan, dipanggil tara. Orang tara dipanggil tarun. Pasal apa dia tara? Pasal apa dia tara? Pasal melampau. Pasal dia tak mengaji. Ya. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Yatgha, la yatgha, mana tarun? Pasal apa mereka ni jadi tarun? Pasal dia tak ambil hak 5 atas. Apa 5 atas? Ayat ni kalla innal insana yatgha, ni ayat 6 surah Al-Alaq. Mula surah Alaq apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rupanya geng melampau ni ialah orang yang tinggal mengaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Nombor 5. Kan? Tinggalkan mengaji sampai tak mau reti apa ni, lama-lama melampau. Jadi ilmu yang kita mengaji, kuliah ilmu yang kita buat ialah untuk mengurangkan kemelampauan manusia. Nak bagi turun sikit dia punya melampau ni. Sebab tinggal masjid lah, sebab tinggal mengaji, tinggal masjid, buat terpedulilah tentang ibadat ni lah, Allah buat turun bala.
Nak terima tak terima terpulang ke hampa, kata Allah. Tak aku hukum, aku hukum. Pasal apa aku hukum? Pasal hampa tak dengar kata aku. Aku suruh hampa pergi masjid ramai-ramai, hampa tak pergi. Patutnya kita, tuan-tuan, patutnya time macam ni lah kita nak tadah tangan minta ke siapa lagi, tuan. Ni sampai kes sampai 1,900 satu hari. Tak turun-turun pun kan. Duk naik lagi ada. Ni apa cerita lagu ni? Nak tadah tangan minta ke siapa lagi, tuan. SOP pakai dah, cukup muka pergi kata ceruk minta kena pergi dah. Sejadah usung, dulu tak nak usung sejadah, lah usung sejadah pergi kata ceruk. Apa lagi tak tuan, tak buat. Penjarakan, mayang pun jarak, ngaji lagi jarak, belakang tu. Nah, apa lagi tak buat? Apa lagi tak buat? Maksudnya apa lagi yang kita tak buat untuk ikut SOP nak bagi turun ni, kes ni banyak sangat. Tuan-tuan, dulu mula-mula PKP kita tengok lawa beratus ya, berapa puluh turun sampai berapa kes satu Malaysia. Tiba-tiba hari ni lagi tutup muka, lagi bawa sejadah, lagi SOP, lagi tinggi dia punya kes sampai 1,000, 2,000 tu dia. Waktu ni tuan-tuan nak harapkan siapa lagi? Kita dah habis retiak dah nak? Nak harap apa? Patah balik. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kata Allah dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila hampa ada benda yang berselisih sama hampa tak jumpa punca penyelesaian dia, balik pada Allah dan Rasul. Apa dia balik pada Rasul? Balik Allah Rasul, balik pada Islam, balik Islam balik. Maka tuan-tuan dan sekalian, daripada balik, jom kita kenang akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak suruh apa, dia suruh main masjid, dia suruh beribadat, dia suruh kita tahu siapa kita, dia suruh kita rasa kita ni boleh nak pergi mana, nak menghadap siapa, nak bawa apa, cukupkah dengan bekal duk ada. Insaf. Ngaji ni cuma nak insaf diri supaya berhati-hati, nak apa, nak tunjuk ajak, nak tegur sikit-sikit lah, bukan tegur apa, nak peringat, bukan tegur nak peringat. Yalah, saya duduk atas ni sebab nak peringat saya sama. Betul, boleh sama-sama peringat, sebab sama-sama berteringat tu kebaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi pakat peringat, kerana peringat tu berguna bagi orang yang nak beriman. Maknanya orang beriman ni dia terima teguran, terima nasihat, dia terima tazkirah, terima guru kata apa, terima khatib khutbah kata apa, dia terima. Ni dengar tak terima ni, dengar tak terima. Iman benda yang dengar terima. Nah, yang kata iman apa dia? Dengar, terima. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami terima. Orang kafir kata apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar, kami tak pakai. Itu sifat orang kafir. Maka Islam juga kalau dengar benda-benda kebaikan, dengar Al-Quran pesan, dengar Al-Hadis pesan, tak pakai, hang macam orang kafir lah. You are same with them, cakap Jerman. Hang sama macam mereka, tak ada beza hang dengan mereka. Bila hang tak pakai agama Islam saja. Tuan-tuan, jadi Islam pertama, Islam itu kena kenal nikmat Allah. Kata Hatim A'sam rahimahullah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tak pandai terima kasih pada Allah atas nikmat Allah, hang tunggulah, hang akan mati kafir. Auzubillah min zalik. Ulang balik, kata Hatim A'sam, satu ulama tabi'in di zaman keagungan dia, dia kata siapa yang tak pandai syukur atas pemberian Allah, tak syukur atas Islam, tak pandai syukur pada Allah Ta'ala, hiduplah kamu dan tunggulah mati kamu
pada mati yang buruk. Ni perlu kita belajar syukur, terima kasih pada Allah bagi macam-macam kita. Tuan kena kenang, sebab tu kena kenang balik. Kena teringat balik apa nikmat Allah Taala bagi kita. Kita kenang balik bagi pihak saya sendiri, saya pun sedang juga. Kita ni macam saya kata dulu, kita ni pernah berada pada zaman tinggi masjid. Ya. Tak kata siapa semua lagu tu. Ada time ni Allah masjid ni tak kisah langsung ambang 5 kali kan 10 kali aku cara aku. Kita pernah duduk zaman tu tak? Tapi dah apa nikmat Allah naik kita, dia patah balik kita hari ni. Kita duduk di masjid, orang tak main berjemaah, kita main jemaah. Hujan pun kita ada, ribut pun kita ada juga, kemarau pun apa, ada SOP ke apa, semua kita ada. Tak jadi orang tinggi masjid hari ni. Itulah nikmat Allah, kerana dia pilih kita untuk bersama dengan orang yang rokok. Warka'u ma'ar raki'in. Rokok sama rokok, mana orang sembahyang. Kita jadi orang tu kan, kita jadi orang lagu tu. Malah yang bagusnya dan kita jadi orang saf pertama pula dah. Apa kata ulama, siapa duduk saf pertama, apa kehebatan, kemuliaan, keistimewaan dia? Dosanya Allah ampun hak dulu. Tu suruh berbut saf pertama lah kan. Sau sufubakum, susun saf elok, boleh depan main duduk saf pertama tu, berebut saf pertama. Sebab apa? Sebab kehebatan, kelebihan saf pertama ialah keampunan dosa yang lama dulu. Doa mudahnya tu, mudah sungguh. Lepas tu apa lagi tuan? Amin sama imam. Nabi kata siapa aminnya bersama imam, Allah ampun dosa dulu. Lagi dosa dulu lagi apa lagi? Sampai habis apa lagi? Rokok dengan imam, sujud dengan imam. Maksud sujud dengan imam bukan sama-sama, bagi dia buat dulu. Okey. Kita tambah sikit dalam solat berjemaah. Tuan-tuan mengaji bab ni, saya tahu tuan mengaji bab ni. Dalam bab solat berjemaah, pahala sempurna ialah pada makmum yang dipanggil makmum yang muwafaqah dengan imam. Apa maksud muwafaqah ni? Makmum yang lambat geraknya daripada gerak imam. Dia ada 6 hukum semua tuan. Kalau hukum fiqh dia 6 hukum semua. Dia kunci dia 6 masalah. Apa dia? Masbuk. Kalau kita tahu 3 aja kan. Masbuk, muafiq, hak nanti kurang faham. Hak paling faham ni mufaraqah, cukup cakap. Mufaraqah cukup cakap tuan. Dia kerja mufaraqah ya. Masbuk tak tahu, muafiq tak tahu, tak apa tahu, yang tahu mufaraqah. Kok mana ni faham yang tu lebih? Sedangkan kena faham masbuk tu lebih, kena faham muafiq tu lebih. Mu 3. Dia 6 semua. Saya baca balik, saya ulang balik tuan-tuan, kalau tuan peringat balik. Hukum masalah jemaah ni 6 kunci dia. Nombor 1, masbuk. Hak betul masbuk. Hak yang tak betul ni, hilang pahala jemaah sampai sembahyang tak sah ni, ialah dia panggil musabaqah. Bila bermasbuk jadi musabaqah. Apa dia musabaqah? Challenge tu imam. Tak gitu imam dulu, cari dia dulu. Dia duduk race dengan tu imam. Ni makmum lagi ni tuan, lingkup sembahyang lah. Makmum jenis lagu ni tuan, apa dia? Makmum jenis lagu ni dikira batal sembahyangnya, kena mendului imam. Dia panggil musabaqah. Musabaqah apa dia? Berlumba-lumba dengan tu imam. Hang dulu, aku dulu. Dia kira dia pergi dulu, bukan berhenti imam dulu. Dia kira dia pergi dulu. Maka apa jadi bila mendului imam? Jawapan dia batal sembahyang. Ni hak kira sembahyang batal ni. Hak yang tak sembahyang tu cerita lain lah. Hak tak sembahyang tu cerita lain. Ni hak cerita sembahyang batal pun berlambak juga. Allahu Akbar. Tu nak kelas-kelas tinggi punya mana ni.
Nak tinggi banyak mana hak boleh pakai. Sebab tu rahmat tuan-tuan, rahmat ni atas dunia ni korang kerana korangnya orang yang ada rahmat Allah. Kurang sangat. Dan tuan-tuan, tambah-tambah pula rahmat Allah ni tuan-tuan, tak mai patutnya masuk masjid minta rahmat. Kami tu masjid minta rahmat kan? Minta rahmat. Maka masuk dengan rahmat Allah, keluar dengan rahmat Allah. Tiba-tiba dah masuk tempat yang rahmat, keluar tempat rahmat, tiba-tiba tak dapat rahmat. Rugi. Rugi. Jadi nak buat apa? Kita nak kena belajar untuk jaga salat itu, tuan-tuan. Suatu hari kata ulama, kata Ibn Hajar Asqalani dalam kitab dia untuk bab sembahyang. Ibn Hajar ni dia ulama mazhab kita. Dia kata tahiyat masjid tu bukan satu. Tahiyat masjid tu ada 21. Noh, ambil kau. Apa kira satu ya? Tahiyat masjid sembahyang habis dah. Dah, dia kata tahiyat masjid bukan satu, 21. Lagi 20 lepak tak mana? Tak tahu lepak tak mana. Tapi kita kata kita sembahyang dah. Tahiyat masjid ya kita buat. Sedangkan banyak lagi tahiyat masjid kita tak buat. Tu kena mengaji. Tu yang kita kena ambil tahu. Ketahuilah tuan-tuan, doa di pintu masjid itu pun tahiyat masjid juga. Hak nak masuk, hak nak keluar, semua tu dikira tahiyat masjid. Oh, kacau gitu. Kalau gitu lingkup banyak kita nak lingkup banyak. Ramai yang tak doa dalam masjid sebelum masuk. Ramai masuk begitu ya. Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Maknanya perkara lara ni banyak sungguh hari ini. Yang dikira tahiyat masjid ni maknanya menghormati masjid sebagai rumah Allah. Buat benda yang tak betul, maka dikira meruntuhkan kehormatan masjid. Bila buat bagi tak kena, pahala tak ada. Panjang bab tu nak. Baik, jadi pertama masbuk, lawan dia musabaqah dengan lawan tu imam, jangan. Itu dua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga muwafiq. Daripada muwafiq terbit mai kata muwafaqah. Muwafiq jadi muwafaqah. Apa dia muwafiq tuan? Yang kita mengaji apa dia muwafiq? Muwafiq ni ialah, betul ulama fiqh kata, dalam kitab fiqh kata, ada makmum yang muwafiq tapi tak muwafaqah. Macam mana muwafiq tak muwafaqah? Muwafiq mana dia takbir dengan imam elok dah. Muwafiq ni mana makmum yang sempat bertakbir ihram dengan imam. Imam takbir Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia muwafiq. Tiba-tiba dia tak muwafaqah, yakni dia sama rentaknya dengan imam. Imam rokok, dia rokok, imam tidak sama-sama. Semua sama-sama. Sampai salam pun sama-sama juga. Maka makmum itu dikira muwafiq tapi tak muwafaqah. Makmum yang tak muwafaqah dengan tu imam, apa hukumannya? Yakni pahala jemaahnya hilang. 27 hilang. Tinggal satu. Yang karut tuan-tuan, ni masalah kalau penin lah, kalau ikut masalah lah, tapi kita minta Allah terima salat kita semua-semua ni. Yang karut ni jemaat. Sebab apa? Kalau makmum hilang pahala jemaah, ada jemaat tak? Nampak? Kalau makmum duk rokok sama untuk imam, kan? Duk i'tidal sama untuk imam, hukum kata kalau sembahyang biasa, hilang pahala jemaah. Kalau jemaat nak buat gitu, hilang pahala jemaah, ada jemaat tak? Ada hari ya jemaat, orang tak ada. Jemaat tu pada hari je, pada ibadat tak ada. Allahu Akbar. Tapi kita mohon Allah Ta'ala terimalah juga sembahyang kita ni. Sebab itu saya ulang balik waktu saya di Syria, kan, di Masjid Halab, di Masjid Jami' Adiliyah di Aleppo di Halab, kami diajak oleh Syekh Mahmud Abdul Huda Barul Al-Husaini dan ulama-ulama lain di Syria. Lepas berjemaat, siapa nak balik, tapi ramainya ulama-ulama wali-wali ni bangkit main Lahore balik. Buat 2 kali jemaat dengan Lahore tiap-tiap minggu. Tanya Syekh, pasal apa Syekh? Sebab dia takut lara. Saya duk cari lara orang mana.
tak nampak lara macam kita pun. Azan dia boleh tutup pintu masjid, tak ada siapa yang sunat lagi dah. Azan pertama tu tak ada siapa yang masuk masjid, mau mari sembahyang mau. Maknanya bila khutbah ni tak ada siapa pun yang duk lalu lalang pi balik apa, tak ada siapa pun dia duk mangkit sembahyang sunat, tak ada dah. Duduk dengar khutbah habis. Duk cari lara tang mana tak jumpa lara ni. Pun depa tetap juga buat sembahyang lara, kut lara kata Syekh. Hak yang tu tak tentu lara. Ni hak yang tentu lara dah ni. Nak buat macam mana? Kita pun pakai Allah taqabbal minna salatana tammah. Dia buat itu lah. Minta Allah terima lah kan. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan. Tapi nak cerita tuan-tuan, nak cerita tentang lara ibadat ni berlambat-lambat. Sebab pakat tinggi ilmu, tinggi mengaji, tak erti apa lah. Maka jahil, manusia hidup dalam kejahilan. Tak kena solat, tak kena ibadat, tak kena tahiyat masjid, tak kena apa. Hiduplah seperti orang buta yang tak nampak apa. Tak nampak apa ni, rabar atau cerah, terjun parit, terjun gaung, terjun ikut suka lah. Jalak atau cerah lah. Sebab tak nampak. Baik tuan-tuan dan muslimin, maka saya bertanya balik, teringat balik kata Hatim Aqsam, kata dia, siapa-siapa yang tak pandai syukur dengan Islam dibimbangi mati kafir. Maka jom renung balik nikmat apa Allah bagi kita macam-macam. Tapi ke mana nikmat ni disia-siakan? Ada mata boleh tengok tak tengok, ada mata telinga boleh dengar tak dengar, ada hati boleh rasa tak rasa. Orang macam ni jadi apa kan? Orang ada mata tak mau tengok, ada telinga tak mau dengar, ada hati tak mau rasa, ni siapa dia? Agak-agak tuan. Bukan saya sebut ni, Quran sebut ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Semak balik ayat 179 surah Al-A'raf, kalau surah sebelah kiri, tak silap saya muka surat 154, tak silap saya sebelah kiri, ayat atas sekali. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ayat tu. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, kata Allah, aku sumbat masuk neraka tu penuh-penuh ketat-ketat. Yang penuh neraka tu jin dan manusia. Sebab apa aku sumbat masuk neraka? Mereka ada hati tak mau faham tentang Islam, ada hati tak mau faham, ada mata tak mau tengok. Lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha, telinga ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau tengok. Maka Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti binatang, malah lebih sesat daripada binatang. Tu dia. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka lah orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Sebab itu tuan-tuan, ajak apa? Terbiah ayatnya pada dia. Tak mau sifat binatang, tolong zikir. Sebab lepas ayat tu, ayat 180 surah Araf kata apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah ada nama baik, serulah kamu dengan nama Allah ni. Ni kaedah nak tukar diri daripada binatang jadi manusia. Zikir. Nah, penting zikir pasal nak ubah diri yang perangai macam haiwan ni, nak ubah jadi manusia yang elok. Jawapannya kena buat apa? Nak kena banyak berzikir. Zikir ni satu kalam zikir, tapi cara dia banyak. Mengaji ni dikira zikir, Quran dikira zikir, zikir dikira zikir, apa juga ingat Allah dikira zikir. Maka orang yang zikir ialah orang yang akan keluar daripada pangai apa? Pangai binatang.
Kalau tak ada zikir, tak ada ilmu, tak ada Quran, tak ada zikir, tak ada apa, kekallah sifat binatang sampai mati. Berpandu ayat ini sebagai tadabbur dia. Kan, lah ni apa, ada satu rancangan terbaik untuk kita tadabbur Quran, My Quran Time. Kan, cara tadabbur Quran gitu jugalah. Kita nak faham Quran kata apa. Maka Quran kata apa? Orang ada mata tak mau tengok, ada hati tak mau rasa, ada telinga tak mau dengar, depa ni bukan manusia. Depa ni siapa dia, tuan? Saya tak kata, tuan, Allah abang, mereka ini seperti binatang, balhum adall, malah lebih teruk daripada binatang. Pada Allah jadi begitu, pada manusia tak makan macam tu, boleh makan semeja lah, tuan. Manusia boleh makan semeja, hang tak mayang pun lagu makan aku juga. Tak mengaji pun sama juga. Tapi pada Allah, hampa ni umpama binatang. Jom keluar daripada daerah binatang, haiwan kepada manusia, al-ins. Macam mana nak buat? Jom kita banyak kepada satu benda, ini berzikir. Baik, itu kaedah dia. Baik, kemudian apa dengan tuan sekarang hukum sembahyang ni? Sebelum saya baca bab sembahyang tu, kita baca semua apa, kita sebut balik tazkirah bab sembahyang. Jadi makmum yang muwafaqah ialah makmum yang melewatkan. Apa nama muwafaqah? Makmum muwafaqah makna makmum yang melambatkan pergerakannya daripada pergerak imam. Dia bagi imam buat dulu. Sehingga kat dalam kitab kata apa? Nabi SAW bersama sahabat takkan turun sujud lagi mana mereka tak nampak dan mereka tak rasa sempurna sujud Nabi dengan 7 anggota. Mereka tak turun. Begitu punya sahabat. Dia punya respect dia punya hormat Nabi mereka tu. Aku tak dua. Aku taat kamu ya Rasulullah. Apa dia kitab kata? Nabi sembahyang dengan sahabat ke mana? Sahabat takkan turun untuk sujud selagi mana mereka tak nampak dan mereka tak rasakan Nabi telah sempurna 7 anggotanya di bumi. Lagi tak sempurna, dia tak turunnya. Sempurna dah, baru turun. Allahu Akbar. Melambatkan gerak makmum daripada gerak imam. Itulah salat yang muwafaqah. Ulama kata siapa yang muwafaqah, pahalanya juga berganda. Yang ni apa dia? 27 yang berganda. Tapi kalau tak kena raya, dia potong kata 27, tiba-tiba dapat 1. Rasa kemas dah, rasa dapat bagus dah, dapat banyak dah kan. Macam raga kandaknya penuh lah. Balik-balik kandak punya apa besar, raga punya besar, ada 1 je. Rugi tak? Rugi. Sebab tu Allah pesan tuan, wal asr innal insana lafi khusrin, demi masa ramai manusia yang rugi. Maka jom lari daripada orang yang rugi ni. Sebab masa muda dah rugi dah. Kena tu kita ada nasihat anak-anak kita, kata jagalah masa ni, pasal kita dah teruk dah kena. Kita masa muda kita dah habis, dah tinggal tua lah kita ni kan. Duk kira hari lah. Pengantin ni kira hari nak menikah, kita duk kira hari nak mati. Duk kira hari nak mati dah. Bila dah nak mati, kira gitu. Baik tuan-tuan dan muslimin. Jadi apa kita nak buat? Jom cari jalan himpun balik kebaikan. Kata kitab dalam kitab Matan Hikam Abi Madian Al-Ghausi. Saya simpulkan dia punya kata. Dia kata la ni jangan buang masa, la ni masa untuk perbaik balik hubungan dengan Allah Ta'ala sebelum hang mati. Tu je dia nasihat gitu. Tak usah fikir apa lah ni. Lah ni fikir nak perbaik hubungan baik dengan Allah, perbaik baliklah. Kalau rumah kita perbaik, kereta kita perbaik, motor kita perbaik, hubungan Allah pun perbaik balik. Inilah masanya perbaik balik. Maksud banyak macam mana? Banyakkan minta ampun pada Allah. Minta banyak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang dulu, perbaik baliklah.
Cara perbaik hubungan Allah, pertama taubat dan istighfar balik atas kesilapan yang lama. Kan kita ni banyak sangat benda yang tak betul. Sama kita pun kata, kita peringatnya, kita ni semua ada benda yang tak kena kita. Sebab itu dah tuan sembahyang tak khusyuk, sebab ada benda takut di hati tak keluar. Sebab tu sembahyang ni fikir macam-macam, pasal kepala ni macam-macam tak keluar. Tak keluar. Dia tak bersih. Sebab tu nak sembahyang ni khusyuk. Sebab apa? Khusyuk ni berkait dengan redha Allah. Siapa Allah redha diberi khusyuk, siapa yang tak dapat redha, Allah tak bagi khusyuk tu. Sebab khusyuk ni hak Allah Ta'ala. Nak dapat khusyuk je mana? Kena buat keluar lah hati elok tu. Hak dalam hati buat keluar buang, hak dalam fikir dalam kepala buat keluar buang, buat keluar buang hati elok tu. Kan, supaya tinggal yang elok. Baik tuan-tuan dan sekalian, maka apa lagi soalan balik 6 semua. Masbuk, musabaqah, muafiq, muwafaqah. 4. Kemudian apa lagi? Yang kelima dia panggil hukum musawaqah, yakni makmum yang serentak dengan tu imam pun berlambak juga. Nah, berlambak juga yang sama serentak ni. Rokok, i'tidal, sujud. Daripada mula dah dia serentak lah. Kalau makmum takbir sama imam serentak, batal sembahyang. Dia kena lambat. Tu yang tadi, ada makmum yang lambat takbir ihram tapi cepatnya pada gerak bersama tu imam, sama juga apa? Sama juga pahala jemaahnya hilang sikit-sikit. Kalau takbir dan serentak dengan tu imam, batal pada awal lagi sembahyang dia. Tuan-tuan tolong ajak anak-anak ni sembahyang elok. Tolonglah ajak. Sebab benda ni tak lepas. Nabi kata apa? Awwalu ma yuhasabul abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal perkara mula-mula yang Allah nak tanya di hari kiamat nanti depan Allah, Allah tanya pasal kita pasal sembahyang. Sembahyang anak hang lagu mana? Sembahyang hang lagu mana? Isteri hang lagu mana? Jenuh kita tuan. Jenuh kita. Hak kita lepas dah tak apa lagi. Hak isteri pula tanya, tak lepas juga ni. Isteri kita pun boleh tahan juga, ketegak juga kadang-kadang tak mau sembahyang. Kacau gitu. Benar? Tak kacau gitu. Kan? Isteri dah sembahyang dah, laki pula tak sembahyang, ketegak juga, payah juga kira lagu tu. Mak ayah sembahyang dah, anak tak sembahyang apa dah. Siapa tanya? Siapa yang tanya tuan ni? Kalau anak tak mau sembahyang, tuan-tuan, nanti Allah tanya siapa? Agak tuan. Anak tuan-tuan tak mau sembahyang, agak nanti Allah tanya siapa? Tanya dia atau tanya kita? Tanya siapa? Tanya dia lu. Hang tak sembahyang pasal apa? Waktu tu Allah kata semua perkara nak lepas diri mereka. Dia kata, ya Allah, aku tak sembahyang ni pasal ayahku tak suruh sembahyang. Jahannam kita. dia nak pergi, dia nak main kenen kita balik, jenuh kita tu macam main kira mau kenen main kita. Nah, dah bini pun kata juga, ya Allah, laki ku tak suruh, ya Allah. Dia suruh aku masak je. Jenuh kita nak juga guna balik. Anak pula beritahu lungguk pula, ya Allah, ayahku tak suruh, ya Allah, dia dah suruh aku kot lain, dia sembahyang tak. Jenuh kita. Tuan-tuan bayangkan ketika mana kita masuk syurga, tiba-tiba benda ni nak jadi guna. Habislah amalan kita dihisapkan, kita tiba jadi ahli syurga. Habislah. Jadi syurga, nak masuk syurga lah. Malaikat kata, Allah kata bawa dia ke syurga. Malaikat bawa ke syurga. Berpandu ayat 55 surah Al-A'raf. Ada cerita ni. Ayat 55 surah Al-A'raf. Ada cerita ni dah. Ayah masuk syurga dah, malaikat suruh masuk syurga, pergilah masuk. Tiba-tiba buat main lepas ayah masuk tu, dia main isteri dah. Tengok tu dah tak sembahyang macam lembak. Allah tanya aku tak tahu. Allah tanya, hang ni duduk dengan siapa? Hang ada lelaki tak? Tunjuk Allah tanya tu. Dia kata ada. Pasal apa ya Allah? Pasal apa? Tanya lelaki ku. Allah kata, hang ni, hang tak sembahyang banyak, hang tak sembah aku banyak, dosa hang banyak. Ada lelaki tak? Ada. Lelaki hang mana? Tu, masuk syurga ni.
Dia tak suruh pun, ya Allah, dia tak suruh, dia tak tegur aku, tak suruh aku, tak ajak aku. Allah kata apa? Malaikat panggil balik dia balik mai. Tuan-tuan nak bayang masuk syurga ni. Jadi berkena patah balik mai ke Allah Taala balik. Ni siapa dia ni? Isteri saya. Kenapa dia dosa banyak sangat? Hang tak tegur dah. Dak, jahanam kita. Dia sangkut habis, dia connect habis gitu lah. Ini kata Allah Taala, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang lari semua daripada seorang. Semua bakat duk salah menyalah. Kono salah, kau ni salah. Kan? Anak salah mak, mak salah ayah, ayah salah anak, abang salah adik, adik salah abang, kak salah adik, adik salah kak, pupu salah pupu, pak menakan salah pak menakan, bakat kelih habis. Pasal masa ni nak pelepah diri. Tuan-tuan, inilah hisab dia panggil. Maknanya kata ulama, adakah mampu kamu keluar daripada hisab Allah? Baru ni kan habis PKP dia boleh rentas negeri terus seronok ono. Tuan-tuan, habis PKP dia berhentas negeri, dia cabut, dah berderah habis semua. Baru lepas negeri, tak lepas sirat mustaqim lagi tuan-tuan. Benar? Baru lepas hentas negeri dia boleh hab Penang, boleh pergi apa, boleh pergi Kedah, boleh main Pulau Pinang boleh pergi Perak, boleh pergi, baru hentas negeri punya seronok dah. Tiap serem sekali tak lepas lagi. Seronok kat mana ni? Kita seronok ni bila lepas sirat mustaqim, yang tunggu kita syurga. Baru seronok dah. Ni tak nak seronok Maka maksudnya kata ulama apa? Hendaklah kamu muhasabah dan bersedihlah kamu, kerana nasibmu masih belum tentu. Penentu dia bila Allah kata, wahai hamba-Ku, aku redakan kamu. Allahu Akbar. Nak dengar yang tu kan? Percayalah tuan-tuan, di depan Allah nanti kita cuma nak dengar satu daripada Allah. Macam kita naik motor lah, nak naik motor. Nak naik motor boleh tahan. Ijian apa je? Tapi mesti legok Polis pun dia buat tak pernah rok blok dekat apa? Kat kelapa sawit tu dia petah rok blok untuk berdah. Tak ada kena mengena tu, tiba-tiba apa borok blok tu topi dia tak pakai dak. Tapi selalu duk pergi legok tak pakai topi kedam tak apa. Motor pam tak apa, rentas pergi ke mana pun. Hari tu tak macam mana tu, kelapa sawit tu ada polis tunggu. Dia keluar anak cik. Di mana topi tak pakai ni? Lesen ada tak? Nah, lupa cik Kalau polis legok kena tak apa jugalah. Polis mana? Kan kalau polis mana-mana baik-baik JPJ kan tanya kita. Bila dia soal tu tuan-tuan, kita tunggu satu benda aja. Dia nak. Bila dia kena soal dengan JPJ ke, dengan polis ke, kita tunggu satu benda aja apa dia? Dia tunggu bangan. Dia kata apa? Pak cik pi. Oh lega aku tu. Dia habaq ke kuat pi tu lega kita tu. Tunggu yang tu je. Sama juga tuan, kita depan Allah tunggu satu je. Allah kata, wahai hamba-Ku, aku redakan kamu. Allahu Akbar. Seronoknya, tenteramnya, bahagianya kita bila Allah kata, aku redakan kamu. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tunggu yang tu je lah. Bila Allah kata aku redha, masuk kamu dalam golongan hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Allahu Akbar. Allah kata lagu tu tuan-tuan, lompatlah tinggi langit pun tak apa dah. Seronoklah kamu dengan seronok yang sesungguh-sungguhnya, kerana kamu telah lepas segala-gala benda. Lagi tu tak lepas tu tuan-tuan, jangan seronok lagi dah. Jangan seronok lagi. Sebab kata ulama, lepas alam kubur masih ada 12 tempat Allah nak periksa kita. Masih ada lagi 12 terminal, 12 stop dia, 12 tempat lagi. Dia panggil mauqif, tempat-tempat yang nak kena transit semua ni. Lemah tuan-tuan kalau pergi umrah, naik kapal terbang transit banyak kali mau tak? Tuan-tuan tanya tuan-tuan,
pi umrah, Petak Pinang transit Ustaz, KL transit Ustaz, dia kena transit lah. Naik ke terbang pula transit Bangkok Ustaz, Bangkok transit pula pi Amman Jordan, Amman patah balik transit kat pi kat Turki pula. Bila nak sampai Mekah tak mau travel ni tak mau. Pasal apa? Transit banyak sangat, kami nak pergi cepat. Tentu travel tu yang duk transit banyak, orang tak mau pergi lah. Tapi ketahui tuan-tuan, kita depan Allah ni transit banyak ni. Lepas kubur ni ada lagi 12 tempat nak kena lepas semua. Macam kita naik kereta Nabi Kuala Lumpur, dia punya tool tu banyak sangat. Tuan-tuan masuk Shah Alam, masuk Gadri tu, kono kan, ko Alam Manda pula. Kono kan, tempat baru sana kono dan masuk Shah Alam kono tu kan. Dia punya ni tool banyak sangat. Lingkaran litar ke apa tu kan. Kok tu punya nak masuk mai kok Rawang jalan baru semua tu. Dia punya tool tu banyak, segi tool lemah juga kita pun. Tapi jalan pintas dah tu. Cuma dia punya tool banyak. Bila tool banyak ni kena berhenti banyak kali. Bila banyak kali berhenti, tet banyak kali tu habis duit dah. Habis duit tuan. Maknanya bila transit banyak kali ni tak mau kita. Tapi kok mana pun semua kita akan lalu 12 perhentian lagi sebelum sampai pada syurga Allah Ta'ala. Maknanya tuan, agak-agak senang lepas kan susah lepas? Ya, senang susah kan? Senang selepas kan susah lepas kan? Dia sangkut pun. Dia lepas tani sangkut tanu, lepas tani sangkut tanu. Nak lepas 12 tempat lagi bukan senang tuan. Hanya dengan rahmat Allah dan dengan syafaat Nabi saja. Selesai. Kalau tidak susah cerita. Jadi apa kita nak buat hari ni tuan? Bila kita nak dengar Allah kata aku redha kamu di depan Allah esok nak bagi lepas semua, hari ni tuan-tuan wajib kita buat bagi Allah redha kita. Wajib kita buat bagi Allah redha kita. Bagaimana nak bagi Allah redha? Cari tempat keredaan dan buat benda yang mendatangkan redha Allah. Apa dia benda yang paling Allah redha tuan? Apakah amalan yang paling Allah redha? Nabi jawab, benda yang paling Allah redha kalau kau buat adalah apabila kau mengaji dan tuntun ilmu. Ini benda yang paling Allah redha. Mana bila kita pergi mengaji, Allah redha. Sebab daripada ilmu lah solat jadi betul. Daripada ilmu lah puasa jadi sah. Daripada ilmu lah ibadat semua jadi sah pula. Tak ada ilmu, contoh kita bincang tadi kan, bab sembahyang kan, melingkup banyak kan. Hak rokok sama untuk imam pun berlambak juga. Hak bagi salam sama untuk imam pun ada juga. Macam mana? Tuan-tuan pernah tengok lah orang sembahyang, dia masuk lambat tapi habis sama-sama untuk imam. Ada? Tuan pernah tengok lah? Pernah tengok lah? Nampak orang bagus tak seperti orang ni. Saya orang tak bagus seperti orang nampak. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tu imam dah lepas dua rakaat. Abang tu imam baru rakaat kedua. Maka dia tinggal satu lah. Dia kena bagi satu lagi. Tapi yang sempoinya, pasal pining sempoinya dia bagi salam semua tu imam. Rukuk cukup tak rakaat dia? Cukup. 3 juga. Mana apa? Dia kampui dulu. Dia takbir untuk imam, lepas tu dia kampui dulu. Lepas tu dia sambung untuk imam, dia beri salam untuk imam. Ni passion ni pun ada juga. Saya baru jumpa tuan, ni mana kitab kata ni, kita tak erti. Dia berhukum sendiri. Kitab sendiri, hukum sendiri. Dia pederah dulu, lepas tu sambung untuk imam, dia sambung bagi salam untuk imam. Habis aku sembahyang balik dah. Apa susah? Sembahyang kan senang tak? Tak susah ke? Senang kan sembahyang. Aku buat ke tu? Rupanya tak betul. Ni siapa biajak ni? Apa ajak? Tuan, ni sangkut ke ayah balik. Kalau ayah tak pastikan anak tu solat betul, sangkut ayah tu tak lepas-lepas depan Allah. Dan bila Allah kata apa? Nabi kata perkara pertama yang Allah nak kira depan Allah ialah ya hisab Allah Taala pertama ialah solat. Siapa yang solat dia elok, lepas.
Wa in salahat, kata Nabi, wa in salahat salaha sairu amalu. Kalau solat dia sah elok, semua ibadat dia Allah terima mereka. Kunci kepala semua benda ibadat ialah solat. Tapi palangnya tuan, ramainya orang kita tak solat. Ramainya anak mak ayah tak solat. Mak ayah boleh sonok lagi, mak ayah boleh senyum lagi, makan lalu 3 pinggan lagi, anak tak sembahyang tak apa. Sedangkan beban berat duk tunggu. Nak lepas bukan senang dan bukan main-main cakap boleh lepas. Hanya lebih lepas ni adalah Allah Ta'ala saja. Dengan apa? Nak lepas, pertama rahmat Allah, kedua syafaat Nabi SAW. Sebab itu saya bagi satu petua untuk dalam solat yang baik. Sujudlah pada solat sunat khususnya. Saya bagi solat sunat dulu. Sujud solat sunat atau solat fardu pun boleh jugalah kalau boleh. Sujud itu jangan fikir apa, jangan baca saja, rasakan, minta pada Allah, ya Allah beri rahmatmu dan beri syafaat nabimu pada kami. Dua ni saja yang menguntungkan kita habis solat. Dua ni saja yang bagi kita solat terbaik. Pertama minta rahmat, kedua minta syafaat. Di balik mana? Di balik sujud pada Allah Ta'ala. Khususnya pada solat sunat. Solat sunat banyak kan lah. Solat sunat qabliyah, ba'diyah. Nah, kan baru ni tuan, ada seorang pelajar Malaysia meninggal di Mesir. Viral cukup kotor. Nah, satu muslimat, satu siswi Al-Azhar balik cuti 6 bulan dengan keluarga di Kelantan. Hari pertama balik, lepas 6 bulan cuti, balik Mesir, balik nak sambung mengaji. Sampai hari sana, sesak nafas, hospital, meninggal. Yang peliknya, yang syoknya, yang kita heran katanya ialah apabila dimakamkan dia di berhampiran dengan 1000 wali, tuan-tuan. Kubur dia diletakkan, kubur dia bersama ribuan wali. Tahu mana tuan? Berhampiran makam Imam Syafi'i. Ni dia punya kubur dia. Dia panggil Jabal Muqattam. Dan Muqattam ni tempat wali-wali banyak. Dia panggil apa? Lembah 1000 wali. Tang tu ada Imam Syafi'i, tang tu Imam Waqi' ada tang tu, Sayyidah Nafisah ada tang tu, Atlas Skandari ada tang tu, Abi Jamrah ada tang tu, Abdullah Abi Jamrah ada tang tu. Beribu wali tang tu tuan. Tapi dia pergi makam di tang tu. Orang cari apa amalan dia. Antara amalan dia yang Allah muliakan dia ialah dia tak pernah tinggalkan sunat qabliyah ba'diyah. Ni siswi ni, anak kita yang meninggal ni, anak pelajar kita lah, pelajar kita ni, anak orang kita ni, orang Kelantan ni. Antara amalan dia ialah dia tak pernah tinggalkan qabliyah ba'diyah. Tak tinggal. Dia sentiasa maintain ni hak yang qabliyah subuh, qabliyah luhur, ba'diyah ma'al luhur, apa ba'diyah apa ni maghrib, ba'diyah isya, dia maintain. Dan ditambah dengan sunat muakkad, ghair muakkad pula. Yang mana muakkad dia buat, yang tak muakkad boleh tambah. Dia maintain kot tu. Jadi ketahui tuan-tuan, orang kekal sembahyang sunat ni ada habuan baik. Nah, siapa boleh kekalkan sembahyang sunat itu bagi banyak, maka dia akan dapat sesuatu kebaikan. Nabi kata, siapa nak masuk syurga dengan aku, banyakkan perkara sunat. Subhanallah. Baik ya. Jadi apa nak buat? Kita pun buat sembahyang sunat. Kita minta, ya Allah beri rahmatmu dan beri syafaat nabimu pada aku, ya Allah ya Tuhanku. Ni saya baca ni pun berkaitan dengan bab sembahyang lah ketah kita ni. Tapi saya masuk isi lah kan. Nak cerita bab tinggi sembahyang ni. Sebab tu Imam minta kita baca bab ni untuk peringatan. Alhamdulillah. Walaupun saya baca bab akhirat tu, nanti sambung balik. Tapi kita baca sebentar, baca sat ni ialah tajuk tinggi sembahyang. Kait yang tu kita pun syakuk sama bab sembahyang ni. Yang ni tuan-tuan ingat balik dah, sembahyang jemaah memerlukan kefahaman kepada 6 masalah. Apa dia? Ulang balik. Masbuk, musabaqah, muwafiq, muwafaqah, mufaraqah dan musawaqah. Ulang balik apa dia? Masbuk, apa dia masbuk? Dulu. Musabaqah
mendului imam. Masbuk maknanya imam dului makmum. Musabaqah maknanya imam dului imam, makmum dului imam. Muwafiq maknanya imam dan makmum serentak dapat bertakbir ihram dengan imam. Muwafiq. Muwafaqah ialah makmum yang lambat daripada tu imam. Yang lagi yang keempat, yang kelima pada yang kelima, musawaqah. Musawaqah ni maknanya makmum yang sama gerak dengan tu imam daripada awal lagi. Dan hukum yang keenam, hukum keenam dia mufaraqah tak biar habaq pada mengerti belakang lah. Mufaraqah ni silap sikit aku cunggit dah. Silap sikit aku tuang lah. Nampak silap sikit keluar. Nampak sikit keluar. Tuan-tuan, saya tanya tuan balik. Mufaraqah ni hukum asal dia apa dia? Wajib ke? Hukum asal dia harus. Wajib apabila imam buat benda yang batal sembahyang. Kalau lagi mana imam tu duk buat benda tu tak batal sembahyang, cuma dia mengurangkan sikit pahala jemaah dan sebagainya, makmum wajib masih turut tu imam tu lagi. Contoh, bila tu imam tu kata lupa lah tahiyat awal, dia mangkit terui, makmum nak buat apa? Ada makmum yang tak mau ikut imam, mufaraqah terui, ambil samsing begitu makmum ni. Yang ni makmum kampung dusun punya geng. Pakai ustaz nak lawan Piramli. Makmum kampung dusun samsing. Tu imam silap sikit dia, nak mufaraqah lah. Sedangkan hukum dia apa? Kalau tu imam tu buat benda yang masih sah solat, wajib dituruti dia dan tunggu sampai dia melakukan sujud sahwi, turut buat, sempurnakan semua solat tu dengan sujud sahwi, sempurnalah balik. Tapi kalau tu imam tu tak baca Fatihah, tu wajib mufaraqah semua. Ya. Kalau tu imam tu contohnya dia terlupa apa-apa yang rukun, baru mufaraqah. Wajib dengan apa? Dengan hukum hakam tertentu. Tapi hukum asal mufaraqah ialah harus. Tambah-tambah pula bila imam terlupa pada sunat ab'ad. Tuan-tuan yang kita mengaji, sunat ab'ad ada berapa tuan-tuan? Tanya Allah ni pakai tak jawab lah. Bukan tak boleh jawab, tak mau jawab lah. Kami tahu Ustaz, kami tak mau jawab. Tak mau jawab pakai subuh esok saya tunggu. Baik, maksud saya apa dia? Tuan-tuan boleh jawab tak soalan ni? Ada berapa sunat ab'ad dalam solat? Sebab siapa? Sebab kata Syekh Al-Fatani dalam kitab Mulniyatul Musalli atau Pati Mulniyatul Musalli, dia kata siapa yang solat tak tahu rukun, tak tahu sunan, tak tahu harus, tak tahu makruh, tak tahu haram, maka solatnya tertolak. Mayangnya dia tertolak. Tengok balik kitab mana? Kitab Pati Mulniyatul Musalli atau Mulniyatul Musalli, kitab Syekh Al-Fatani. Siapa yang solat tak tahu apa ni, tak tahu rukun, tak tahu sunat, tak tahu apa, tak tahu, dia main turut ni, bahaya nak turut. Balik bila kitab balik tuan-tuan, bab iman. Pertama dia panggil iman taklid. Apa iman taklid? Iman taklid ni ialah hang buat ibadat tak ada dalil, tak ada turut siapa-siapa, hang ambah sendiri je. Itu taklid. Itu taklid buta dia panggil. Maka solat yang macam ni iman dia ternafi. Pasal tak ada turut, tak ada sandaran. Yang kedua, dalam kitab tauhid kata apa? Taklid dia ada dua. Yang ni apa dia? Taklid ikut guru. Ini sah. Dia solat tu ikut tu guru. Dia tak tahu apa tapi dia ikut tu guru. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak bagi kita ni dituruti oleh anak, mengajilah. Supaya kita jadi guru ke anak-anak. Anak tengok kita sembahyang. Takbir lagu mana? Takbir tu teratur, takbir nak tiru kacau tuan. Ini kacau, ini sembahyang ni semua naik motor Harley Davidson semua ni. Kan? Ni hak syandil tinggi-tinggi boleh takbir lagu tu. Ni anak pergi tiru tengok ayah takbir lagu tu. Anak pun dulu sembahyang dia takbir tu juga. Baik, sepatah balik, solat benda utama Allah nak tanya. Nak selamat, nak lepas bab solat dulu. Tapi solat tak lepas lah. Tuan-tuan ni, saya bertanya tuan-tuan balik. Rasa-rasa confident dah dekat kita ni seorang-seorang ni lepas
Pas semayang, kita semayang dah, kita buat ibadat dah, kita confident sorang-sorang ke? Tak, jawab lagi, tak lagi. Masih ada sangkut dengan anak isteri tu kan. Sangkut lagi. Ada masa saya syarah balik, kata Nabi, kata ulama, ada 4 jenis perempuan akan heret kamu ke neraka. Saya khutbah, ada khutbah sebab tu, dan banyak juga ustaz-ustaz duk khutbah bab ni, ya, tapi saya tak sentuh lah banyak-banyak bab ni. Ketahui oleh kamu bahawa ada 4 jenis perempuan yang akan heret kamu ke neraka. Antaranya siapa dia? Isterimu yang kamu biang tak reti sembahyang, biang wudu tak tahu, istinja tak tahu, mandi hadas tak tahu, berlambak tuan-tuan. Tak tahu ni. Suami masih senyum lagi, balik rumah tanya nasi mana, nasi makan lagi, siap dah makan. Tuan-tuan, Nabi kata pada hadis, tidak ada beza antara Islam dengan kafir melainkan tinggal solat. Kalau suami solat, isteri tak solat, siapa Islam, siapa kafir? Tuan-tuan, kan? Membezakan Islam kafir dah solat, kan? Hadis pun ni kita baca ni membezakan. Tuan-tuan, kalau ratih tu ada ni, ratih kita baca sebelum tu ada dah. Ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarkis salah fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran. Nabi amal hadis tu, ratih yang saya bagi dulu. Tak ada beza orang Islam dengan munafik kecuali tinggal sembahyang. Siapa ketegak tak mau solat juga dan menentang wajibnya dia, maka kafirlah dia. Tak mau sembahyang ni sebab tak wajib, kafir. Tapi tak sembahyang, tak mau sembahyang sebab malas dan sebagainya, munafik. Kalau gitu tuan-tuan, hak di rumah kita tu jadi macam-macam tu ada lah. Kalau tak kena gaya, hak Islam ada, hak munafik ada, hak kafir pun ada. Pasal apa? Tak sembahyang wajib, dia kata sembahyang tak wajib, jahanam. Kita bimbang anak kata gitu, sembahyang mana wajib awak? Biar bak kawan dah, sembahyang wajib lah. Mana wajib? Sembahyang mana wajib? Tak wajib lah sembahyang. Kawan biar bak tu, dia pun betul-betul, dia pun yakin tak wajib sembahyang. Maka ketika tu kufur dia. Itu yang kata tak wajib sembahyang. Nuang kata sembahyang wajib tapi aku malas sembahyang apa? Kalau gitu dia munafik. Kalau gitu dalam rumah kita ni tuan, kalau tengok tak kena gaya, hak kafir ada, hak munafik ada, hak zalim ada, hak yang macam-macam tu ada di rumah. Sebab tinggal sembahyang punya cerita. Tuan-tuan, bukan mesti berhati-hati. Sebab kita nak masuk surga bukan seorang-seorang. Ya, kita masuk surga bukan seorang-seorang. Berpandu ayat 55 surah Al-A'raf, kita agak-agak ni kata ulama tafsir, kamu masuk surga ni tak boleh masuk seorang. Kamu kan ajak mak anak isteri kamu. Sebab apa tuan? Sebab contohnya, tuan-tuan, nak pi kata nak pi melancung tak mana-mana lah, kita pergi seorang-seorang kan, bawa keluarga. Saya nak pergi dari Aceh ya. Oh, Nabi tak mana ni, ada tempat baru dah, tak mana kan, contohnya Berkela lah ni rejim Berkela, tapi keluar tak boleh kan, Covid ni tak boleh keluar, jadi mesti ni dalam Malaysia je lah. Pergi Melaka, pergi Selangor, pergi pantai tu, mesti kau tu lah. Agak-agak kalau pergi piknik ni, pergi Berkela ni, tak bawa keluarga, pergi seorang-seorang syok. Tuan-tuan, kata tak mana habis Batu Feringgi, kata lah Batu Feringgi kena pas buat seorang-seorang syok. No, balik abang kat isteri pula sempoi punya pas buat isteri tuang kuah ke kepala je buat, kata abang tak pergi ajak dia semua. Dia ada kuah laksa, dia tuang kuah laksa, kuah gulai kemarin dia tuang kuah gulai kemarin. Dia kata abang pergi tak ajak saya sama sampai hati. Mana syok pergi seorang-seorang? Pergi suami isteri anak tak bawa syok lah. Tak syok juga, dia kena pergi semua sekali, pergi satu kereta. Baru ni pakai mengeluh semua pasal naik kereta 3 orang ya. Nu tinggal rumah ramai-ramai asal nak bawa pergi tak boleh. Tanya polis, boleh bawa ke pergi? Tak boleh. Boleh kata 3 orang saja. Ni hak ilahi, ni rumah ni macam mana? Tak boleh pergi. Tak boleh pergi mana tak boleh pergi. Lain-lain kela dekat rumah ya. Nasib baiklah kampung kita ni ada sungai juga lah. Kebun tepedu, kebun nerung ni ada sungai juga. Bolehlah kela pergi sungai. Nu. Dan yang lain kela tahu nah.
Takkan nampak dekat laman tu tak jadi, dia tak sonok ke tu. Maka maksud saya, nak kela ke nak kena bawa keluarga pi. Ya, pi seorang-seorang tak syok Jadi kalau gitu, masuk syurga seorang-seorang sonok ke? Agak-agak. Kalau pi betul tinggi pun sonok dah, tempat nikmat dah. Sedangkan dunia baru, sedangkan syurga tu terindahnya tak boleh ucap. Sonokkah kita masuk syurga seorang-seorang, tempat yang penuh dengan kenikmatan masuk seorang? Di mana nikmatnya kalau masuk seorang tak ada mak, tak ada ayah, tak ada isteri, tak ada anak? Mana nikmatnya? Sebab itu tuan-tuan berhati-hati, jangan sampai masuk syurga seorang-seorang tinggal anak isteri dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Taman ayat dia ulang balik, ayat 55 surah Al-A'raf, cerita bab ni. Cerita ahli neraka, ahli syurga, memanggillah ahli neraka kepada syurga. Ayat dia bunyi ni, wa nada ashabun nari wa ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Habis ayat tu, ayat 55. Ayat 56, qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Kata ahli syurga, Allah haramkan ahli neraka dapat nikmat syurga. Ta'liq dia apa dia? Kata ulama, kalau masuk syurga anak isteri tak masuk syurga, hang kecewa. Maka tuan jangan tak sedang. Tuan-tuan, kita mungkin kecewa nanti bila masuk syurga tanpa anak isteri bersama. Sebab apa? Sebab hari ni kita tinggal mereka tak pergi masjid, kita pergi seorang-seorang. Tinggal mereka pergi mengaji, pergi seorang-seorang, tak pergi bawa mereka sama. Anak kena tinggal lah ni, anak tak boleh main pula ni. Lah ni punya tergedi-gedi nak bawa anak, tak boleh dah. Dulu tak bawa, lah tak boleh bawa. Ambil guna. Faham tak? Dulu tak bawa kan, lah tak boleh bawa. Bila nak bawa, tak boleh juga. Dulu tak boleh, dulu sebab kita tak bawa, lah tak boleh bawa. Sebab apa? Sebab takut penyakit dan sebagainya. Jadi anak kita terbiak, terbiak. Maksud saya pada pertama dia, jom jaga sungguh bab sembahyang ni. Kalau siapa nak selamat depan Allah, tolong jaga bab solat ini. Ajak anak-anak bersolat, ajak keluarga bersolat. Kerana solat itu bakal ditanya, perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada kita sekalian. Nabi kata, siapa yang wa in saluhat, kerana salat itu sah elok semua, saluhas sairu amalu, segala amalnya diterima Allah. Kerana salat Allah terima. Dan Nabi kata lagi, wa in fasadat, kalaulah rosak salat itu, rosak maknanya hamba yang tak sah, anak isteri yang tak sembahyang, Nabi kata apa? Fasad sairu amalu, segala amalnya rosak habis, satu tak pakai. Maka jom kita perhati bab solat ni baik-baik. Nanti saya syarah baliklah satu-satu balik bab mufaraqah, musawaqah, apa semua ni, apa ni masbuk, muafiq, semua kita syarah balik lama-lama, faham-faham, supaya kita jaga solat ini. Dan yang keduanya tuan-tuan, sebelum kita ajak anak kita solat, pertama sekali didik mereka bagi wuduk, bagi betul. Tanpa wuduk yang betul, solat tak pernah betul. Tanpa wuduk yang sah, salat tak pernah sah. Tanpa wuduk yang tak sempurna, salat tak pernah sempurna. Kerana salat itu, wuduk itu dipanggil muqaddimatus salah, permulaan salat itu wuduk yang baik. Itu kata ulama. Jadi kita pun kena tengoklah anak-anak wuduk dulu mana, basuh dulu mana, kena ke buku lali tu, siku ni basah habis ke, kena semak. Kalau tidak, lingkup kita ditanya Allah Ta'ala, jenuh nak jawab. Baik, maka perhatilah di balik apa, di balik anak-anak tak pergi mana lah ni kan, dia satu, dia dua, dia tiga tak pergi sekolah lagi kan. Tunggu bagi, jomlah wahai ayah mak, didik anak tu solat baik elok. Sebab dia tak boleh mana kan, dah sekolah tak boleh pergi. Bila sekolah tak boleh pergi, siapa nak ajak mereka? Siapa di cikgu? Siapa cikgu? Tuan-tuan, kita kena cikgu. Sebab itu kata ulama, mana siapa-siapa yang tak belajar, dia takkan dapat mengajar. Dan siapa yang tak mendapat pendidikan, dia tidak akan dapat mendidik sesiapa pun. Jadi dia mengaji, mak ayah kena mengaji, dia baru boleh sampaikan ilmu ke anak cucu.
mak ayah didik diri untuk taat Allah, baru anak dia akan taat Allah. Jadi jom kita mendidik kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita semua minta Allah, daripada Allah selamat di depan Allah Ta'ala nanti. Baik, mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak pengetahuan, dan kita akan sambung bacaan kita nanti insya-Allah tahun depan lah. No. Setahun punya ngaji tu. Tahun depan sambung balik. Cuti panjang. No. Cuti panjang mana tahun depan sambung balik ngaji. Nah, fikirkan tahun depan dulu, lama lagi rumahnya minggu depan buat habis dah bulan depan sama balik insya-Allah, minggu kedua pada tahun depan, tahun 2021. Baik, kita mohon banyak salah bahasa. Aku qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawli fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.